Baik saudara, seterusnya kita ke Sarawak yang turut menyentuh mengenai penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi untuk perkembangan lanjut kita bersama Damia Cassandra Manjah di RTM Kuching. Silakan Damia. Baik, terima kasih Nurul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Operasi semua gerai menjual makanan dan minuman, kopitiam, kedai makan dan kedai minum diarah untuk ditutup mulai pukul 8 malam selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Antonio Katigalis menerusi kenyataan media mendedahkan penghadaan waktu operasi setakat pukul 8 malam itu adalah sehingga ke suatu masa yang akan dimaklumkan kemudian. Ke arah itu, semua pihak majlis tempatan hendaklah memastikan arahan masa penutupan ini sentiasa dipatuhi. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin lepas berkuat kuasa dari 18 hingga 31 Mac. Berkaitan sektor peruncitan mengenai Perintah Kawalan Pergerakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, kedai makan, kedai runcit, kedai serbanika dalam barangan khusus sahaja dibenarkan beroperasi seperti biasa tetapi hanya untuk makanan yang dibawa pulang sahaja atau melalui perkhidmatan penghantaran. Makan di kedai tidak dibenarkan. Sebentar tadi berlangsungnya mesyuarat COVID-19 yang dipengerusikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Untuk perkembangan terkini, kita bersama wartawan Monica Geri di Wisma Bapa Malaysia. Monica, silakan. Ketika ini saya berada di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching di mana sebentar saja lagi akan berlangsungnya satu sidang media oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak iaitu Dato' Amar Douglas Ugambas mengenai perkembangan terkini COVID-19 di Sarawak. Untuk itu kita terus saja ke sidang media tersebut. Today, March the 19th, Sarawak record one positive case of COVID-19. To bring the total to 51 since the first 3 cases reported on March the 13th. As of today, we have a total of 682 patients under investigation or PUI cases. Of these, 292 have tested negative, while 340 are still awaiting laboratory testing. In Sarawak, we have 4 designated hospitals to deal with COVID-19 positive cases. They are the Sarawak General Hospital, the Sibu Hospital, Miri Hospital, and Bentulu Hospital. Most of the cases, over 75% or 38 positive cases in Sarawak are imported cases from the cluster that attended the Masjid Jami' Sri Petaling religious gathering from February 29 to March the 1st. We have 3 other clusters, namely Kuching Emmanuel Baptist Church, we have Good News Fellowship Church. Serike cluster plus source is yet to be identified. The third source are the DAP dinner on the 7th March and Josephine Day on the 13th March. I would like to appeal here to those who have attended the gathering or are in close contact with those who had attended them to go to the nearest hospital for the necessary health screening. This is very important to you and everyone else. We also have the following center to house PUI cases. In Kuching, we have College Kesihatan Awam, the Institute Kemajuan Desa, and the Intan Sarawak. In Sibu, we have Kumoyang Youth Camp. In Bentulu, we have Sembalaju National Park, and in Miri, Kampung Sukan Petronas. I would like to stress here that we are only sending PU cases here to these places just now, and not positive cases. People living in the vicinity should not be unduly worried, as this venue would be strictly guarded by and monitored by security personnel.
they will be off limit to outsiders. On the movement control, I would like everyone to observe the directive to stay home as much as possible. COVID-19 can spread very easily in crowded places, particularly if there is someone who is having the COVID-19. Places like the airport, the wharf, the bus station, coffee shops, they can be very crowded when people start to their villages or longhouses. I also want those who have been directed to complete the safe quarantine for 14 days to fully serve the period. You will be subjected to random monitoring through personal visit, phone call, or modern technology application. Lastly, to everyone, please take care of your personal hygiene. Wash your hands frequently with soap and water or hand sanitizer. Observe the social distancing. Sekian sahaja yang saya bawakan daripada Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching. Untuk itu, kembali kepada rakan penyampai. Baik, terima kasih Monika. Kita teruskan dengan berita yang seterusnya. Jabatan Penerangan Daerah Seri Aman hari ini memulakan hebahan umum mengenai Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Pasukan yang disertai 4 pegawai serta kaki tangan Jabatan Penerangan bergerak ke kawasan taman-taman perumahan dan kampung-kampung untuk menerangkan kepada masyarakat tentang Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang dilaksanakan ketika ini. Pegawai Penerangan Daerah Seri Aman Muhammad Alwi berkata hebahan umum adalah langkah terbaik dalam memberi penerangan kepada orang awam. Ia memandangkan kerajaan tidak membenarkan sebarang bentuk program melibatkan khalayak ramai dianjurkan ketika ini. Jadi kita masih melihat bahawa pergerakan di kawasan Seri Aman ini penduduk masih seolah-olah tidak menghiraukan saranan kerajaan. Jadi inilah yang membuatkan Jabatan Penerangan untuk keluar menerangkan supaya rakyat faham langkah pencegahan kawalan pergerakan ini supaya mereka tidak sewenang-wenangnya melanggar langkah yang telah disaran oleh pihak kerajaan kita. Selain membuat hebahan di sekitar kawasan bandar Seri Simanggang, pihaknya juga akan ke kawasan luar bandar, terutamanya ke rumah-rumah panjang supaya maklumat dapat disampaikan secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seri Aman DSP Bingkok John telah memulakan sekatan jalan raya di sekitar kawasan di bawah pentadbirannya selaras pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Mereka daripada luar kawasan Seri Aman, kita akan ambil inilah buat pendaftaran dia punya alamat dia di luar dengan nama sekali lah, berapa orang dan apa tujuan dia datang ke Seri Aman. Kita akan ambil maklumat tersebut lah. Sementara itu, di Sibu, inisiatif sama diambil Jabatan Penerangan menerusi hebahan menggunakan pelbagai bahasa. Dengan objektif yang sama, Pegawai Penerangan Daerah Sibu, Rosman Raini berkata, langkah ini penting bagi memastikan kesihatan dan keselamatan orang awam dalam mengekang penularan COVID-19. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU mengeluarkan arahan terhadap keperluan serta beberapa perkara berkaitan perkhidmatan yang disediakan DBKU. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Junaidi Redwan memaklumkan arahan tersebut dikeluarkan selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Antara arahan yang disenaraikan ialah kerja-kerja pembinaan dan penyelenggaraan perlu dihentikan dan sebarang kebenaran hanya diberikan kepada kontraktor untuk melaksanakan baki kerja yang perlu disiapkan. Bagi kerja kecemasan, penyelenggaraan diteruskan untuk memastikan keselamatan awam. Manakala pengurusan trafik dan pelaksanaan aspek keselamatan di tapak projek juga diteruskan dan sentiasa dipantau serta diselenggara. Kerja-kerja penyelenggaraan fasiliti yang kritikal seperti peralatan mekanikal dan elektrikal yang dijadualkan juga diteruskan. Untuk kerja penyelenggaraan dan pembersihan bandar seperti pokok, rumput, parit dan jalan akan dihentikan namun akan dilaksana jika terdapat keperluan kritikal.
Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak dan untuk berita yang seterusnya kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri.